Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim 'ala rasulillah wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal wa qalbuhum basitun zira'ihi bil wasil ila akhir ayat. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, tergantung tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada di dalam bulan Rajab, dan insya-Allah selepas ini Syaban dan selepas ini pula Ramadan. Bila kita sebut tentang bulan merupakan suatu tanda kebesaran yang Allah Ta'ala ciptakan. Dan di dalam Al-Quran ada surah yang berkaitan dengan bulan, malah ada ayat yang banyak menceritakan tentang kejadian-kejadian di langit. Dan kita boleh gambarkan tuan-tuan bulan ini sebagai satu bentuk perhiasan di langit yang sangat cantik. Malam ni mungkin bulan dah jatuh, tapi masih lagi ada cahayanya, masih lagi terang, dikelilingi oleh bintang-bintang. Dan orang selalu mengambil bulan sebagai satu bahasa yang menunjukkan keseronokan. Peribahasa kita, dia sebut macam bulan jatuh ke riba. Dia tak sebut macam durian jatuh ke riba. Sebut durian jatuh ke riba, masuk hospital pula. Dia sebut macam pungguk rindukan bulan. Maknanya satu benda yang sangat menarik. Penyair-penyair pun dia suka letakkan bulan. P. Ramlee daripada zaman dia muda, kurus, sampai dia tua, P. Ramlee bubuh bulan. Cerita Azizah, cerita penarik beca, engkau laksana bulan tu, dengar kurus tu, tinggi di atas kayangan. Bila dia mari gemuk sikit, cerita bujang lapuk, lain pula tuan-tuan. Di waktu malam bulan mengambang, lain pula. Datang Merdeka bujang lapuk pula sambil duk jahit seluar terkoyak. Malam bulan di pagar bintang, tambah seri cuaca malam. Sampailah dah tua Sri bulan cantik bistari. Itu P. Ramlee saja tuan-tuan. Datang Ar-Razmi pula lain. Malam terang cuaca, bulan bercahaya, bintang berjuta-juta untuk kita berdua. Datang pula Ramlee pula dengan Maria Bacuk. Cobalah kau lihat cahaya sang rembulan di air yang tenang, alangkah indahnya. Apa saya Pak Ustaz cakap hari ni pasal bulan ni Ustaz? Sebab ada satu manusia digambarkan macam bulan purnama. Saya ni tak dipanggil sebagai bulan purnama, tuan-tuan pun tak dipanggil sebagai bulan. Yang menjadi igawan, yang menjadi ikutan, yang menjadi keseronokan bila orang tengok macam mana kita suka ni tuan-tuan. Rasulullah SAW diberikan gambaran, anta syamsun anta badrun
anta nurun fawqa nuri. Engkaulah matahari, engkaulah bulan. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Diberikan gambaran Rasulullah itu macam matahari, terang menerangi alam di waktu siang. Macam dengan bulan purnama, menerangi dengan cantiknya, dengan tenangnya, dengan nyamannya pada waktu malam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu kita apabila menyebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi contoh ikutan kita dalam semua benda, semua perkara. Maka hendaklah mengambil Nabi Muhammad sebagai contoh. Ada masalah di kalangan kita, ambil Nabi Muhammad sebagai penyelesai masalah. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu ada masalah pada sesuatu perkara, maka hendaklah kamu rujuk kepada Allah, rujuklah kepada Rasul. Maknanya Allah Ta'ala suruh kita balik kepada Allah, yakni balik pada Al-Quran, kembali kepada Rasul, yakni kembali kepada hadis dalam nak menyelesaikan masalah. Maka janganlah kita anggap Nabi Muhammad ni habis dia wafat, maka selesailah dia. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah tempat kita merujuk, tempat kita meniru, tempat kita ini mengambil apa-apa pengajaran daripada baginda Rasul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu hari ditanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Kenapa orang tanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah? Sebab Aisyah adalah isteri Rasulullah. Kenapa orang tanya pada isteri? Sebab yang mengetahui perangai seorang suami ialah isteri. Tuan-tuan, depan tuan-tuan ni saya boleh berlakon pakai songkok hitam, pakai baju belang-belang. Orang kata, oh Ustaz Kazim bagus orangnya ya, baik orangnya. Depan tuan-tuan boleh berlakon, depan isteri tuan-tuan tak boleh berlakon. Depan tuan-tuan ni, tuan-tuan, saya pakai songkok, segak songkok ni, beli kat Singapura minggu lepas. Ada lubang angin lagi, tepi hujung ni ada lubang angin. Di rumah saya tak pakai songkok. Ni pakai baju belang-belang di depan tuan-tuan. Di rumah tak baju apa saya pakai. Yang mengetahui perangai kita ialah isteri kita. Kalau isteri kita kata baik kita, maka kita baik. Orang tanya isteri kita, "Oi Bedah, suami kamu macam mana dia?" "Ya Allah, caring sangat. Susahlah, syukurlah dapat suami macam itu. Caring sangat-sangat. Baik sangat, tak pernah tampar pun. Tampar tak pernah, sepak tak pernah, cubit pun tak pernah. Ya Allah, bertuahnya kau Bedah. Suami saya kan dua-dua tangan tak ada." "Oh, patutlah pun. Pergi ke mana pula tangan awak, dan pergi mana tangan suami awak?" Dia kata, "Suami saya ni meniaga tebu, mesin-mesin tebu dah terkepit tangan dua belah." Baiknya suami yang menentukannya dua orang. Yang mengetahui baik ataupun tidak kita ni suami, tuan-tuan, nombor satu isteri kita. Tapi kalau kita ni garang, panas bagan, kaki pukul, tak bagi nafkah, yang tahu adalah si isteri. Kawan-kawan kan tahu pun. Kalau kita orang yang panah barang ke, kita jahat ke, isteri akan beritahu. Macam mana suami awak Bedah? "Ya Allah, saya malang dapat suami macam ni. Nafkah tak pernah bagi. Semuanya ditanggung atas saya Ustaz." "Oh, berat tu makcik." "Iya Ustaz. Elektrik atas saya, bil api atas saya, bil air atas saya, hantar anak sekolah atas saya Ustaz. Bumbung bocor pun atas saya Ustaz. Dengan dia pun atas saya." Ya, mana faham tak faham sudah. Subhanallah. Jadi yang pertama yang mengetahui perangai kita ialah isteri kita. Yang kedua, siapa yang tahu perangai kita?
Yang tahu perangai kita ialah jiran kita. Kalau jiran kita cakap kita ni baik, maka baiklah. Tapi kalau jiran cakap kita ni, ya Allah, dia tu masjid pun tak datang, malam-malam berkaraoke, bising gila rumah dia, saya nak tidur pun tak boleh, bising ustaz. Dua-dua orang duk menyanyi lagu rock, ya Allah ustaz, bising gila ustaz. Orang gila pun tak bising macam dia orang ustaz. Kedekutnya jiran saya ni ustaz, tak tahu nak cakap ustaz. Maknanya teruk lah tu kalau jiran cakap teruk. Tapi kalau jiran cakap, jiran saya baik, saya bersyukur dapat jiran macam itu. Dia seorang yang ambil berat, dia seorang yang suka menolong, dia tak pernah menyakiti saya sebagai jiran dia, maka jiran kita ni baik. Sebab tu ada makcik, suami isteri orang, dia seronok dapat jiran yang baik. Jiran sebelah rumah dia pula Kak Jan, janda lah tu. Kalau janda muda nama dia Kak Jan, kalau janda tua nama dia Jentu. Jiran sebelah rumah dia Kak Jan. Oh, dia kata ustaz, saya jiran saya ustaz, oh nama dia Leha Janda ustaz. Memang baik ustaz, kalau saya lambat balik kerja dia yang angkat kain saya ustaz, dilipatnya kain saya. Mana nak cari jiran macam itu ustaz? Tiap-tiap hari dia hantarnya lauk masak pada saya ustaz. Oh, saya tak payah masak, jiran hantar ustaz. Dia tak tahu jiran tu madu dia. Suami dia nikah senyap-senyap dengan jiran tu tuan. Berhati-hatilah di jalan raya akak, anda mampu mengubahnya. Baik dan makna tu. Baik, ditanya kepada Rasulullah, ditanya kepada Siti Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Jawab Siti Aisyah, akhlak Rasulullah macam akhlak Al-Quran. Tengok Al-Quran tu macam itulah dia. Engkau baca Al-Quran macam itulah akhlaknya. Macam mana ustaz? Al-Quran tu tak bergerak, Al-Quran tu tak cakap, Al-Quran itu tak berjalan. Macam mana nak diketahui akhlak tu macam mana? Kalau gitu kau kena baca, kalau gitu kau kena hayati, kalau gitu kau kena amalkan, kalau gitu kau kena selongkar, kau kena bongkar Al-Quran, baru kau tahu betapa hebatnya Al-Quran. Apa dia akhlak Al-Quran? Al-Quran adalah sesuatu yang tidak menjemukan. Al-Quran tak pernah menjemukan. Bila kita sembahyang, kita baca suratul Fatihah, surah Al-Fatihah tak menjemukan. Kita pergi Mekah, tu imam baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu di Mekah. Sampai ke Madinah lain pula baca dia, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Lain pula bunyi dia. Datang ke bacok, lain pula bunyi dia juga, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lain, tapi tak pernah jemu. Mari dekat kita di rumah, lain lagi bunyi dia, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dia punya terangnya tu tuan-tuan. Tak pernah jemu. Tadi tu pengurusi majlis duk sebut, kita mulakan majlis kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Tak pernah jemu. Itulah dia tuan-tuan, surah daripada Al-Quran. Kita baca dengan Yasin, tak pernah jemu. Malam semalam baca Yasin, pagi tadi baca Yasin, anak nak operate baca Yasin, anak nak kahwin baca Yasin, rumah masuk pencuri baca Yasin. Subhanallah, Masya Allah. Yasin tak pernah tinggal dengan surah Yasin, tak pernah jemu.
Ada tak siapa-siapa mencadangkan bulan Ramadan nanti sembahyang tarawih tak payah baca Fatihah? Jumpa dengan pengurusi masjid, Tok Imam, kalau boleh buat tarawih tahun ni tak payah baca Al-Fatihah, jemulah kita. Kau gila apa ke? Tak pernah jemu tuan-tuan, suka dia baca. Kalau kita tengok ayat ni saja, air ni tuan-tuan. Ada orang tanya kat saya, Ustaz, anak dia malam-malam menangis. Asal malam menangis, asal menangis malam. Saya tanya, dah tukar nama dah, Ahmad Albaq. Saya kata, abang macam ni lah abang. Abang ambil air, bacakan dia surah Al-Fatihah 7 kali, ambil dengan bedak sejuk, abang lumur dekat badan dia. InsyaAllah Al-Fatihah tu ubat. Minggu depan dia telefon balik, dia kata, Ustaz, saya dah buat. Nangis juga anak saya, Ustaz. Abang baca macam mana abang? Saya baca macam Ustaz cakap lah. Rupanya dia baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah 7 kali Fatihah, tuan. Saya kata tobat lahum, tak jadi. Orang suruh baca surah, bukan nama surah. Tuan-tuan, setengah orang dia tak suka baca Quran. Macam tadi baca buka majlis dengan Al-Fatihah. Kenapa perlu Al-Fatihah? Kenapa tak baca surah lain? Kalau ada kematian, kita akan baca Fatihah. Untuk makluman tuan-tuan, Pak Mat Tempe telah kembali ke rahmatullah. Kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepadanya. Ada orang cakap bid'ah. Apa pasal Fatihah aja banyak lagi surah lain? Jawapan dia senang. Iqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah kamu mana-mana surah yang senang pada Quran, bacalah. Yang senang kamu ingat, yang senang kamu hafal, yang senang di mulut, baca. Surah yang paling senang ialah surah Al-Fatihah, baca. Sebab tu bila ada orang mati, kita baca Al-Fatihah. Kita hadiahkan Al-Fatihah pada Allah ya Rahman. Al-Fatihah. Ada tuan-tuan nak baca Al-Baqarah, kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada Allah ya Rahman. Pak Mat Tempe, Al-Baqarah. Agak-agak bila nak habis tuan-tuan? Tobat lahum tak habis. Siapa yang hafal? Tak habis dah hafal. Setakat Alif Lam Mim dia hafal. Tuan-tuan, kita baca surah Yasin. Baca Yasin tu dah sedap. Yasin itu pun dah sedap. Subhanallah. Bayangkan kalau kita sambung lagi, wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Mana pernah orang jemu? Kita tengok baru ni di Melaka tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan. Saya tengok sekali je, sibuk satu malam je dapat tengok. Saya suka sebab qari-qari'ahnya muda-muda. Yang muda-muda masuknya tuan-tuan. Yang kedua, kenapa saya suka tengok secara langsung tu? Saya suka tengok penonton. Bila kamera ambil gambar dia, macam-macam aksi dia buat. Ada yang buat bodoh je tuan-tuan. Ada yang buat peace. Dia bukan dengar orang tu baca Quran begini. Ada yang buat muka siku isteri dia. Dia tu tunjuk gambar dia keluar dalam skrin. Macam-macam tuan-tuan. Bacaan dia sedap-sedap. Allah tuan-tuan. Sebab itu kalau kita ambil lagu Al-Quran, kita ambil daripada bacaan Quran, dia seronok dibaca, seronok didengar. Sebab tu akak-akak abang-abang yang belum lagi mahir baca Quran, pergilah baca. Pergi belajar. Di Kelantan dia penuh dengan johan qari-qari'ahnya. Pakar-pakar Quran, pakar-pakar taranum di sini belaka. Sebab ada orang yang kadang-kadang dia gunakan Al-Quran tu bukannya untuk nak baca saja, dia malas buat kerja. Besok cuti, malah dia nak buat kerja, dia buat-buat baca Quran. Jadi isterinya pun tak suruhlah kerja. Padahal bukan ayat Quran pun, bunyi je serupa macam Arab. Dikelentong isteri dia. Begini pukul telinga.
sini rokok dan hil akuna hisab. Kita dengar bunyi apa? Kalau tak ada rokok dan hil rokok, Suria pun jadilah. Bunyi tuan-tuan. Kalau wakil kada bacuk menang tuan-tuan. Subhanallah. Kalau kita baca sekali surah Yasin, Rasulullah kata pahala dia macam 10 kali baca Quran. Kalau sekali kita baca Yasin, pahala dia macam 2 kali baca Quran. Macam mana Ustaz? Kejap kata 10 kali, kejap kata 2 kali. Memang benda tu terbit daripada mulut Rasulullah, tetapi tak sama. Sekejap Nabi kata 10 kali, kejap Nabi kata 2 kali. Sebab yang tanya tu orang yang tak sama. Macam kita pergi masjid, yang semayang di saf depan lain pahala dia, yang semayang di belakang lain ganjaran dia. Yang duduk di saf depan itu pun lain pahala dia. Lain tuan-tuan. Walaupun duduk saf depan, yang depan itu macam-macam pakaian dia, yang lebih bersih, yang lebih wangi, yang lebih baik, pahalanya lebih besar daripada yang busuk pakaiannya. Orang yang khusyuk sembahyang dia lebih besar pahala daripada yang tidak khusyuk. Tak sama. Begitulah dengan orang yang baca Yasin, tak sama darjat dia. Hajah Rugayah baca Yasin lepas sembahyang maghrib, pakai kain telekung, lepas aja salam, berzikir apa semua, doa. Kemudian dengan telekung-telekung tadi baca Yasin. Dengan wuduknya, dengan menutup auratnya, dengan menghadap kiblatnya, dengan tajwidnya, dengan tadaburnya, dia baca Yasin. Pahalanya mungkin 10/10. Tapi Hajah Jenak pula lain pula baca Yasin. Habis-habis semayang, dibukanya kain telekung, berkemban kain telekung. Yasin bacanya. Berkemban dia baca Yasin. Baca, bergoyang pula kain dia. Lalah diikat dekat pinggang je. Senang kata dia. Wal Quranil Hakim. Yang ni mungkin dapat 2/10 tuan-tuan. Dia tak sama. Tambah-tambah kalau kita baca dalam keadaan main-main, kalau kita baca dalam keadaan tak menghayati, apatah lagi kalau salah tajwid, lagilah teruk bacaan dia. Nombor 1 tuan-tuan, Al-Quran adalah sesuatu yang tidak menjemukan. Yang kedua, apa dia akhlak Al-Quran? Akhlak Al-Quran ialah tidak pernah salah, sentiasa betul dan sentiasa dipelihara. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang turunkan Al-Quran dan Allah lah yang menjaga Al-Quran. Tak pernah salah. Kalau ada cubaan untuk buat salah, akan dapat dikesan. Ada orang yang ambil ayat Quran, diletakkan sebagai lap kaki, alas kaki, dapat ditangkap. Ada orang yang letakkan Al-Quran alas kasut, dapat ditangkap. Orang akan dapat kesan. Walaupun dia menukar baris ta menjadi ta, baris ta diubah letak di bawah jadi ba, akan dapat dikesan. Sebabnya ialah Allah yang jaga. Sejak 1400 tahun, sejak Nabi ada lagi sampai sekarang, Al-Quran tak pernah silap, Al-Quran tak pernah salah, Al-Quran sentiasa betul. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tuan-tuan, cuba kita tengok Al-Quran
daripada nama surah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'u. 4 surah terawal. Pertama Al-Fatihah, surah pembukaan. Kedua surah lembu betina. Saya ceramah di Al-Usta baru ni. Pengacara dia sebut, dia jemput kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas dari Pusat Pendidikan Al-Baqarah, Ipoh. Astagfirullahalazim. Pusat Pendidikan Lembu Betina. Masa bila pula saya mengajar lembu betina? Pusat Pendidikan Al-Barakah. Aduh, tuan-tuan, menong saya dengarnya. Al-Baqarah tu lembu betina, bukannya Al-Barakah. Sabar je lah tuan-tuan. Terperanjat bobo itu tuan-tuan. Tuan-tuan, lembu betina. Surah lembu betina. Kenapa Allah letak lembu betina? Sedangkan dalam surah tu ada kisah Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat kisah Nabi Adam. Kenapa tak bubuh surah Adam? Ada kisah Nabi Musa. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kisah Nabi Musa. Kenapa tak dibubuh surah Musa? Ada ayat talak di dalamnya. At-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Kenapa tak dibubuh surah cerai? Kenapa dibubuh surah lembu betina? Tuan-tuan, lembu ni di antara binatang yang kalau orang panggil pada dia, orang tu marah. Kalau kita panggil orang nama dia singa, tak marah dia. Oi, mak singa. Lagi dia menjawab, ya, bunyi macam singa, dia jawab. Dia tak marah kalau kita panggil dia mak rimau, pendekar, harimau berantai. Ada dia marah? Tak marah dia. Panggil dekat dia lan naga, lagi dia tak marah, keluar api mulut dia. Cuba panggil dia mak lembu, marah tak? Woi lembu, nampak air dia. Ni lembu. Tuan-tuan kalau marah pada orang, woi lembu, marah. Ada panggil dia, woi singa? Tak ada. Tuan-tuan, kita ni duduk dalam Malaysia. Dalam Malaysia ni, nama pasukan bola dia semua nama binatang. Ada pasukan lembu, Sabah, skuad badak. No, skuad Singa Utara, Perlis. Skuad Harimau Kumbang, Pulau Pinang. Perak, Bos Gaurus. Kelantan, Red Giant ke apa ke? Red Warrior tu dia. Lagi warrior terus tuan-tuan. Pahang, Tok Gajah. Mana ada pasukan Tok Lembu? Tak ada tuan-tuan. Sebab apa tak bubuh lembu? Sebab faham orang Melayu bodoh macam lembu. Maka dengan sebab kita ni faham bodoh macam lembu, maka kita pun tengok lembu tu tak ada apa-apa. Sedangkan Allah letak lembu betina sebagai nama surah. Kajilah apa ada pada lembu. Kajilah apa ada pada lembu. Subhanallah. Ada orang sayang dan suka beli kereta. Ada orang yang suka beli motosikal, repair kereta, tukar sport rim, tukar cushion, tukar macam-macam. Hari ini dia beli kereta, besok kereta dia harga murah. Tahun lepas 40,000, tahun ini tinggal 25,000. Kereta makin turun, makin turun, makin turun. Lembu, mana ada harga lembu turun? Sekarang lembu dapat 1,500 seekor? Tak dapat. Sekarang lembu seekor berapa ribu? Adik-adik, abang-abang, pergilah bela lembu.
4,000 seekor, 5,000 seekor. Satu orang hari ini mencuri lembu. Dicurinya pula dibubuh dalam kereta iswara. 2 ekor lembu dalam kereta iswara tu. Menung lembu tu. Dia cakap kat kawan dia, sejuk kan ekon? Kata dia, ekon, engkau nak kena sembelih tak lama lagi. Daripada tanduk sampai ke ekor lembu ada manfaat. Sampai ke najis lembu ada manfaat. Kita nak pergi ke umrah, kita buat suntikan meningitis. Suntikan meningitis diambil daripada lembu, letak dalam badan kita. Bila sampai di Mekah, bila sampai luar negeri, badan sehat. Cuba tuan-tuan tengok lembu tepi jalan. Saudara fikir saya ada masa untuk pening kepala? Tu lembu. Hujan pun kena, panas pun kena. Pernah lembu cari Panadol? Tak ada tuan-tuan. Kita makan ais krim pun tak boleh. Kawan saya ajak saya makan ais krim, terasa nyilu sangat. Sup naik ke atas. Astagfirullahaladzim. Yang mana faham, tak faham sudah. Makan ais krim pun sakit gigi. Lembu tak pernah demam, tak pernah sakit. Ambil dia letak dalam badan, badan jadi kuat. Kaji tentang lembu tuan-tuan. Sebab tu bila kita sebut tentang pertanian, bila kita sebut tentang satu-satu benda yang menjadi sumber makanan, Allah Ta'ala sebut benda-benda itu dalam Quran. Bela ambil dia, jaga dia, lama-lama kita jadi kuat. Tapi sayang tuan-tuan, Al-Quran dapat pada orang Islam, tapi yang bela lembu Australia, yang bela lembu susu Australia, yang jadi kaya Australia. Kita pula duk kata minum susu lembu jadi bodoh, minum susu lembu jadi bodoh. Sedangkan susu lembu tu khasiat. Dan benda yang pelik Allah Ta'ala ciptakan. Kantung lembu, kantung najis lembu berada sebelah kantung susu lembu. Najis lembu tak pernah masuk di dalam kantung susu lembu. Allah Ta'ala jaga. Dia nak bagi kita. Tapi Ustaz, susu ibu yang terbaik memang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa fisaluhu fi amain. Susukan anaknya 2 tahun dengan susu ibu. 2 tahun je. Lepas 2 tahun susu apa? Takkan budak 5 tahun gigi dah penuh nak susu mak lagi. Gigi tajam-tajam balik pada tadika. Mama, nak lain-lain. Ish, apa kamu nak nenek-nenek dah besar dah, gigi dah banyak. Gelilah aku. Anak boleh jawab, ayah boleh pula. Sudah. Yang mana faham, tak faham sudah. Maka digantilah dengan susu ibu, diganti dengan susu lembu. Semalam punya surat khabar tuan-tuan, baca surat khabar semalam di Palestin. Tai lembu disimpan dan dijadikan sebagai menjana elektrik. Mereka menjana elektrik daripada najis lembu. Wak dia, kabel dia boleh menyalakan lampu. Lepas ni tuan-tuan tak payah bayar bil lah, beletik lembu. Sebab itu Al-Quran ini kita kena kaji. Mengkaji itulah yang kita sebut sebagai ulul albab. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambil iktibar. Al-Quran adalah sebuah kitab tuan-tuan yang sentiasa betul. Subhanallah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran Ali Imran 190 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi
dan pergantian malam dan siang adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Orang yang mengingati Allah waktu dia berdiri, waktu dia duduk, waktu dia berbaring, dan dia berfikir tentang kejadian langit, kejadian bumi, kejadian isi alam ini, lalu dia pun berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan semua perkara ini sia-sia, bahkan ada manfaatnya. Maha suci Engkau ya Allah, jauhkanlah kami daripada api neraka ya Allah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata apa? Ma khalaqta hadza batila. Allah jadikan semua benda ni bukan sia-sia. Saya nak cakap pada tuan-tuan, ada sejenis hantu. Orang Melayu dulu-dulu cukup takut percaya dengan hantu. Hantu tu nama dia hantu penanggal. Akak-akak yang balik seorang-seorang ni jaga-jaga lah. Berjalan seorang tu dia ikut ke belakang. Apa dia hantu penanggal? Hantu penanggal ni tuan-tuan, dia suka cari orang yang nak bersalin. Mana yang bersalin, dia tunggu bawa rumah. Darah orang bersalin, dia minum. Bila dia minum, dia jadi muda, dia jadi sihat. Itu nama penanggal. Nak bunuh dia, orang-orang kampung tuk-tuk bidan, dia letakkan daun mengkuang dekat tingkap. Bila penanggal masuk ikut tingkap, penanggal berlaga dengan jarum, dengan duri, penanggal pun mampus. Ini cerita orang Melayu. Yang kedua, tali pusat. Tali pusat. Orang Melayu dia suka simpan tali pusat. Tali pusat anak dia simpan dalam tin, simpan atas para. Kalau anak-anak dia 5 orang tadi bergaduh, dia ambil tali-tali pusat yang berlima tu, direbus dan dibagi minum pada anak-anak dia. Konon-kononnya bila minum, anak-anaknya jadi bersatu hati. Memang bersatu hati. 5-5 masuk hospital keracunan makanan tuan-tuan. Bayangkan tali pusat dah 25 tahun tak racun apa. Orang kita tuan-tuan, dia dengar hantu penanggal dia gelak. Ini cerita dongeng lah ustaz. Bila kita cerita tentang tali pusat, orang kita akan cakap, ini cerita karut lah ustaz. Apa ada tali pusat? Apa ada tali pusat engkau cakap? Engkau kencing? Cuba kita kencing. Bawa air kencing pergi hospital. Dari air kencing dia tahu dadah apa kita makan. Air kencing pun bukan sia-sia tau. Nak tengok dia ni isap rokok atau tidak isap rokok, tengok air kencing. Nak tengok dia ni mengandung atau tak mengandung, tengok air kencing. Yang pompom tak mengandung laki-laki. Kalau laki-laki mengandung bawa air kencing, itu maknanya air kencing isteri dia tertukar di rumah. Bukan setakat air kencing, najis manusia pun ada manfaat. Nak tengok dia ada ulcer atau tak ulcer, tengok dia punya najis. Nak tengok dia ni ada penyakit buah pinggang tak buah pinggang, tengok ada najis. Nak tengok apa benda yang dia makan jadi keracunan, tengok ada najis. Subhanallah. Habis takkan tali pusat tak ada manfaat? Najis ada manfaat, tali pusat. Sebab itu tuan-tuan, hari ini saintis jumpa. Sekarang saintis jumpa ketika seorang ibu bersalin, darah yang berada pada tali pusat itu ada 2-3 titik darahnya sangat bagus untuk kesihatan. Dan tali pusatnya pun bagus untuk kesihatan orang yang dilahirkan itu, budak yang dilahirkan itu. Tuan-tuan, darahnya dan tali pusatnya dipanggil sebagai stem cell. Stem cell.
Stem cell ini tuan-tuan adalah rawatan untuk penyakit thalassemia, rawatan untuk penyakit darah merah dimakan oleh darah putih, untuk merawat penyakit-penyakit berkaitan darah. Sebab itu hari ini darah ketika bersalin dalam tali pusat itu disimpan, dan yang menyimpannya ialah orang putih, yang menyimpannya ialah orang kafir. Orang Islam dia buang, dia kata tak beda. Orang putih dia kaji Al-Quran. Dia kata Al-Quran kata satu benda pun yang Allah Ta'ala ciptakan tidak sia-sia. Mereka kaji rupa-rupanya tali pusat. Sebab itu kalau kita sakit, cari tali pusatnya yang asal, ubatkan dia dengan tali pusat, insya-Allah jadi ubat kepada dia. Nama rawatan itu ialah stem cell. Orang tua-tua dulu tuan-tuan dia fikir benda ini. Tapi kita yang mendapat Al-Quran, kadang-kadang kita anggap benda ini remeh, benda ini tak pakai. Subhanallah. Yang ketiga, apa dia akhlak Al-Quran? Bila dikaji tak habis-habis. Setiap kali dikaji ada benda baru. Setiap kali dikaji ada benda baru yang kita dapat. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-A'raf, "Thumma ba'athna min ba'dihim Musa ila Fir'aun wa mala'ihi fazalamu biha fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin." Kemudian selepas itu kami utuskan Musa kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka Fir'aun. Tetapi Fir'aun dan pemukanya menolak Nabi Musa. Fanzur, maka tengoklah apa jadi pada orang yang buat rosak atas muka bumi. Allah gunakan perkataan fanzur, maka tengoklah. Orang tanya pada kita, "Ustaz, kenapa mayat Fir'aun tidak reput?" Saya jawab, kalau mayat Fir'aun reput, macam mana dengan ayat Quran? Allah Ta'ala kata, maka tengoklah apa jadi pada Fir'aun. Maknanya mayat Fir'aun tak reput. Sebab itu Allah Ta'ala kata tengoklah. Sebab Allah kata tengoklah, maknanya benda itu mesti ada. Kalau benda tak ada, takkan Allah nak cakap tengok. Buatlah macam mana pun, mayat Fir'aun akan bertahan sampai kiamat. Takkan rebut mayat Fir'aun. Sebab Al-Quran kata tengoklah dia. Subhanallah tuan-tuan. Cuma kita tak tahu yang mana satu. Mayat Fir'aun banyak tuan-tuan. Ada mayat Fir'aun yang mulutnya menganga. Ada yang Fir'aun tangan dia macam ini, tetapi yang dibelah oleh doktor Perancis. Dibelah tuan-tuan. Bila dibuka badan mayat Fir'aun, ada garam laut di dalam badannya. Dan orang ini, kata profesor ni, orang ini Fir'aun ini mati lemas dalam laut. Tak lama lepas itu orang datang jumpa dia. Yang mati lemas dalam laut disebut oleh Allah dalam Quran, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kemudian dilemaskan Fir'aun dan kamu boleh tengok mayat Fir'aun. Masuk Islam orang yang belah mayat Fir'aun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah dia Al-Quran yang orang mengkaji. Kajilah Quran, kita akan jadi orang hebat. Tuan-tuan, ada satu surah di dalam Al-Quran, nama dia surah Al-Ankabut, surah labah-labah. Punya banyaknya binatang, labah-labah Allah ambil jadi surah. Kenapa tak diletak surah ular, surah ikan, jos, surah labah? Allah cerita macam mana labah-labah buat sarang supaya dapat makan, supaya dapat hidup, supaya dapat survive. Labah-labah dia ambil, dia buat satu titik sarang, dia sambung, akhirnya membentuk satu sarang labah-labah.
yang berbentuk jaring. Orang putih panggil jaring itu net. Disambung di antara satu setiap jaring disambung. Orang putih panggil sambung itu internet. Rupa-rupanya Al-Quran menyebut internet 1400 tahun yang lepas. Tapi orang Islam asyik bergaduh siang malam, dia tak sempat nak kaji Al-Quran. Di negara Arab bergaduh, negara Melayu bergaduh, negara Pakistan bergaduh, India bergaduh, Bangladesh bergaduh. Al-Quran yang menjadi sumber ilmu ini orang Islam tak pakai. Yang pakainya negara yang tak bergaduh, yang pakainya negara yang hidup aman tenteram. Dia boleh banyak masa berfikir, dia boleh masa banyak mengkaji. Apa dia hari ini yang dikatakan Al-Ankabut? Sekarang tuan-tuan paling mudah nak cari makan guna internet. Nak kontrol apa benda pun guna internet. Hari ini Amerika nak serang Syria, nak serang Iraq, nak serang Afghanistan guna internet. Hanya melepaskan peluru berpandu daripada laut, terbang masuk dalam negara orang. Dia tak perlu masuk, pelurunya sampai. Internet yang kontrol dia. Saya ada handphone. Kalau siapa yang nak bunuh saya, tak payah tembak saya. Satelit daripada sana gunakan internet, boleh tembak saya. Itu kalau nak buat jahat. Kalau nak buat baik, cari rezeki paling mudah guna internet. Di Terengganu ada anak muda lumpuh, demam panas, lumpuh pinggang ke bawah, tak tahu nak buat kerja apa, pergi belajar buat kuih bulan. Akhirnya dia jual kuih bulan melalui internet. Sekarang jadi toki kuih internet, kuih bulan. Jadi kaya. Orang yang jual tudung, tak payah nak jual tudung, sewa kedai mahal, duduk di rumah jual online. Ada orang yang jual tudung online dapat 30 juta, 40 juta setahun. Tudung harga beratus, beli kat Vietnam je. Hantar pos sampai depan rumah, dapat 40 juta setahun. Tak payah duk tunggu kat pasar malam sampai pukul 12, letih. Duk di rumah sambil duk tengok, kalau dah jodoh boleh duk packing tudung. Macam-macam nama tudung. Aryani, Nilopa, Farida, Jalanda, Bawal, Siakap, Terubuk Ikan Masin. Macam-macam nama tudung. Tuan-tuan, marilah gunakan benda ini untuk menjana pendapatan. Bagaimana untuk maju. Allah Ta'ala bagi pada kita kemudahan. Sayang tuan-tuan, orang kita tak guna. Saya ada Facebook. Facebook saya 1.1 juta, 1.2 juta pengikut saya. Yang original. Yang tipu, yang guna nama saya tu ada 3.5 juta orang. Berapa ramai akak-akak abang-abang depan saya ni kena kelentong dengan Facebook palsu. Saya tidak ada Twitter. Orang ambil gambar saya letak Twitter Ustaz Kazim. 500,000 followers dia. Ada 12 Twitter palsu, Instagram palsu 12. Saya kira-kira dengan polis, dengan SKMM, ada 6.6 juta orang yang tertipu. Padahal itu bukan saya punya, orang lain punya. Dia guna nama saya. Facebook Nasihat Ustaz Kazim, bukan saya punya. Tapi dia buat duit tu. Dia buat cerita macam-macam. Ikan yang menelan Nabi Yunus telah ditemui. Dia bubuh gambar ikan bawal. Orang pun kata Ustaz Kazim ni merapu. Adakah ikan bawal telan Nabi Yunus? Dia buat pula petua kencing manis. Saya pergi ceramah di Johor, ada satu makcik tahan saya. Dia kata, Ustaz, daun seleri tu lepas blender dia, air dia nak tapis ke tidak, ataupun minum terus air seleri tu. Saya kata, kenapa nak tapis-tapis, kenapa? Tanya saya tak tahulah makcik. Kan Ustaz cakap dalam Facebook Ustaz, untuk ubat kencing manis minum air seleri. Tak adalah makcik, saya tak sebut, itu bukan Facebook saya. Ustaz, kan Ustaz cakap ubat kencing manis. Makcik, saya pun kencing manis makcik. Astaghfirullahalazim.
Tuan-tuan, gunakan benda ini. Al-Quran bagi kita maju. Subhanallah. Dulu orang tanya saya, dulu berat ustaz berapa kilo? Saya jawab 74 kilo, 70 kilo. Sekarang 64-65 kilo. Turun dekat 10 kilo. Banyak tu ustaz. Ya, berkat kencing manis. Jadi abang-abang yang mana gemuk-gemuk di sini, malahkan berdoa, ya Allah, nak kencing manis, InsyaAllah 3 bulan turunlah berat badan. Nama dia diabetes. Kenapa dipanggil diabetes? Sebab kalau tak kontrol, dia potong betis. Kalau dah dipotong betis, masih tak dikontrol, dipotong peha. Namanya peha. Kalau peha pun tak boleh kontrol lagi, nama dia Yang mana faham? Dah faham sudah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jom kita kaji Quran. Kajilah Al-Quran. Subhanallah. Tuan-tuan, tahun lepas bulan Februari di sinilah saya ceramah. Dan di sinilah saya kena serangan jantung. Ini hari ini dalam sejarah ni tuan-tuan. Tahun bulan 2 lepas saya potong kek dekat sekolah saya. Orang tanya, ustaz, ini bukan hari lahir ustaz, apa saya potong kek? Genap setahun aku kena sakit jantung. Mana orang pernah buat, saya buat tuan-tuan. Saya kena sakit jantung di sinilah. Bila sampai dekat wad kecemasan HUSM tu, sampai pukul berapa dia waduk tengok saya tuan-tuan. Doktor-doktor tu cakap, ustaz tak ada sakit jantung, ustaz cuma penat, keletihan melampau. Saya pun bila duduk di situ, doktor 4-5 orang cakap ustaz tak ada sakit jantung. Alhamdulillah. Saya pun dibawa bilik berehat sebelah. Duduk sebelah, langsir je bilik. Saya dengar orang sebelah duduk nyimpang anak beranak. Ustaz Kazim waduh, dia sakit jantung. Padahal saya sebelah dia tu kan. Pukul 12 datang polis bantuan, datang nurse, datang apa semua, tolak saya masuk CCU. Tak dia hantarnya saya ke depan, masuk ke jalan belakang hospital. Sebab polis ada di luar ramai, reporter pun sampai, orang pun ramai sampai. Sebab dah viral Ustaz Kazim meninggal dunia. Reporter datang, kamera-kamera datang tuan-tuan. Polis cakap dekat saya, Datuk tak boleh lalu ke depan, ramai sangat, kita lalu ke jalan tikus di belakang. Bukan hospital tu ada tikus, bukan, nama dia lorong tikus. Jalan sembunyi-sembunyi ke belakang. Besok paginya tuan-tuan, doktor datang kata, ustaz tak ada darah jantung. Datang doktor ni pun cakap, ustaz kita dah cek tak ada sakit jantung, tapi kita nak buat final check ustaz. Kita masuk ke merah juga, angiogram. Saya kata tak nak, saya nak balik. Tak nak, dah tak ada sakit jantung, tak nak lah. Datang pula doktor nombor 2, tak apa ustaz, kita masuk ke merah. Nak tengok sumbat ke tak sumbat ke apa ke, tak nak. Nanti kalau ke merah tu tersangkut kat dalam macam mana? Tak nak saya tuan-tuan. Apa lagi nak korek badan saya. Datang doktor perempuan, lawa pula doktor. Datuk, kita buat sikit saja, tak sakit pun, sikit je. Boleh doktor? Sekarang pun boleh doktor? Astagfirullahalazim. Gatal betul Ustaz Kazim ni tuan-tuan. Bila dah dia masuk kamera tuan-tuan, 3 tersumbat. 99.9%, 100% tersumbat. Doktor yang duk buat ni tuan-tuan duk mengucap, la ilaha illallah. Macam mana ustaz boleh hidup ustaz? Dah 2 kali ustaz kena sakit jantung ni, ustaz tak tahu. Mana saya tahu? Saya pergi test di hospital, saya sihat. Saya boleh panjat gunung, saya boleh main badminton. Saya ni kaki badminton tahu. Orang panggil saya Lee Chong Zem. Adik sikit Lee Chong Wei tau.
Subhanallah. Tapi Allah Maha Kuasa, Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang, tuan-tuan. Hari yang sama buat situ, tuan-tuan, ada hamba Allah, dia tak ambil spring NGO dapat kat saya, tuan-tuan. Orang ni bagi saya. Patutnya dia kesian kalau Ustaz Kazim, bagi kalau Ustaz Kazim. Kalau tidak, kena tunggu lagi sebulan. Subhanallah, Maha Suci Tuhan. Syukur banyak-banyak Tuhan. Allah tolong, terima kasih, syukur, subhanallah. Saya balik daripada sini masuk ward, masuk CCU. Bila doktor cakap tu sudah rehat dalam ward CCU, pukul 4 pagi isteri saya datang. Datang menangis. Itulah bang, orang cakap rehat, apa tak nak rehat, kerja je. Nangis. Apa yang pula engkau menangis? Itu tak saya kat kita lah. Pukul 4 pagi tau, duduk beletek. Lala saya ambil selimut, tutup beletek dalam kosong-sorang. Tuan-tuan, saya nak cakap pada tuan-tuan. Tadi Ustaz tanya pada saya, Tuan Timbalan Pengarah tanya saya, Ustaz sihat? Saya TikTok. Malam ni saya dengan tuan-tuan. Malam besok saya di Bandaraya Melaka Bersejarah. Hari pengisytiharan ulang tahun Melaka Bandaraya Bersejarah. Hari Ahad saya di Port Klang. Malam tadi saya di Sungai Petani Kedah. Malam sebelum tu tuan-tuan, saya di Johor. Malam sebelum tu tuan-tuan, saya di Melaka. Mana ada di rumah. Orang tanya saya, Ustaz, apa ubat saya makan? Ubat doktor, ubat hospital. Apa suplemen Ustaz telan? Saya minum jus durian Belanda. Saya minum minyak zaitun. Saya makan kurma ajwa. Ada masa tak saya minum? Ada masa. Saya ambil waktu yang Rasulullah suka. Nama dia duha. Nabi Muhammad semayang duha tak pernah miss. Maka saya pun tiru wadduha wal-laili iza saja. Waktu itu semayang duha, lepas semayang duha ambil minum. Saya minum minyak zaitun, wattini wazaitun, wa turi sinin. Apa yang Quran cakap, saya ambil. Apa Quran cakap waktunya afdal, saya buat. Subhanallah tuan-tuan, bila kita buat, Allah turunkan keberkatan. Kita dapat rasa. Cuba tuan-tuan amalkan benda-benda yang ada di sekeliling kita. Dulu saya makan kurma ajwa 7 biji sekali makan. Kemudian turun tinggal 3 biji. Kemudian turun sekarang tinggal 1 biji sehari. Sebab Nabi kata kurma ajwa ni membuang racun dalam badan. Kurma ajwa ni sangat elok untuk orang perempuan. Kitaran haidnya betul, perjalanan haid dia betul, semua jadi betul. Cuma untuk kita orang laki-laki, kalau banyak sangat makan kurma ajwa, kesan dia ialah botak, cepat. Itu je masalah ya, sebab mahal. Itu yang botak rambut tu. Yang mana faham, tak faham sudah. Yang keempat, apa istimewa Al-Quran akhlaknya? Sangat mulia. Kita baca Al-Quran, bayangkan ini kotak tisu ni Quran. Kita buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada buku yang kita baca A'udzubillah? Adik-adik baca majalah mangga, ada baca Auzubillah? Baca majalah URTV, Bismillahirrahmanirrahim. Taubat lahum tak ada. Al-Quran itu nak dibaca dengan Auzubillah, dibaca dengan Bismillah, ditutup Sadaqallahul Azim. Lepas ditutup, orang kita siap junjung Quran, cium Quran, letak tempat elok. Langkah tak boleh, apa pun tak boleh. Tak boleh pegang kalau tidak ada wuduk. Hormatnya Quran tuan-tuan. Subhanallah. Inilah dia 4 akhlak Al-Quran.
Tuan-tuan, Rasulullah bersifat dengan 4 sifat ini. Pertama, Rasulullah bukan orang yang menjemukan. Tuan-tuan, Nabi sebut apa? Basyiru wala tunaffiru. Bagi orang suka, jangan bagi orang jemu. Abang-abang, jadilah macam Rasulullah akhlaknya. Isteri tak pernah jemu. Nabi Muhammad bila tengok isteri, Nabi Muhammad sentiasa senyum. Abang-abang hari ni senyum tak dekat isteri abang? Masam muka. Isteri ajak makan, masam. Ajak pergi dengan ceramah, masam. Ajak menyeimbang, masam. Abang, jemputlah makan. Bunyi dia. Abang, malam ni ada ceramah Ustaz Kazim. Jom. Kenapa kau tak senyum? Tabassumuka an wajhi akhika laka sadaqah. Wajah kau manis pada orang lain, kau dapat pahala sedekah. Jom tuan-tuan, kita senyum sama-sama kita. Ni akhlak Rasulullah. Tuan-tuan duduk di sini daripada pukul 8.30 tadi. Sekarang pukul 10.10 tak senyum-senyum lagi dengan orang sebelah. Tegak je kepala, masam. Menjeling lagi ada. Datang juga biawak. Biawak dia panggil orang. Di mana akhlak Rasulullah? Tuan-tuan, Rasulullah dia tidur atas riba isterinya. Nabi Muhammad tidur atas riba isterinya. Last kita tidur atas riba isteri kita bila? Isteri kita riba pula, paha dia kecil sikit je pada gaya balak. Oh, kalau tidur tu elok benar tuan-tuan. Tidurlah atas paha dia. Bila kita tidur, isteri cari kutu kita. Cari kutu. Jumpa, dia telan pula. Ngak telan tuan. Mana abang? Kata dia. Mana lah, aku kerja mana? Kata dia. Yang pertama, jadilah akhlak yang tak menjemukan. Saya sebagai penceramah, saya tak boleh bagi tuan-tuan jemu. Yang berdiri berapa ramai. Nu yang belakang berdiri, kursi tak ada. Lengok. Penyakit pula, penyakit go out. Berdiri lama pula. Kalaulah saya ceramah jemu, pengsan dia orang. Ni yang tengah-tengah ni panas. Air cooler yang tepi tu aja. Yang tengah tak ada kipas, panas gila. Saya kena ceramah yang tak menjemukan tuan-tuan, supaya tuan-tuan boleh tunggu sampai habis. Bayangkan kalau saya ceramah jemu. Tuan-tuan, Islam menyuruh kita menjadi seorang yang baik budi. Habis. Jom tuan-tuan jadi orang tak menjemukan akak-akak. Jadi isteri yang tak jemu pada suami. Cadar katil tiap-tiap hari tukar. Ini tak ada pernah ada cadar. Tilam tu kosong. Macam-macam peta atas tilam tu. Suami tidur je duduk bergaru. Jadilah yang tidak menjemukan. Masaknya tiap-tiap hari berbeza. Hari ni masak lemak, besok masak masin, besok pula masak tawar. Suami ni sampai dalam kata, hari ni apa pula dia masak, hari ni apa pula dia nak masak. Teringin nak balik cepat, tak pernah jemu. Tok imam, bacalah jadi imam, jangan bagi jemu. Saya baru ni semayang di mana ke, di satu masjid, ada rakaman TV. Saya singgah semayang masjid. Masuk-masuk tuan-tuan, tu imam baca punyalah slow. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Punya slow tuan-tuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok kalau sembahyang tarawih ni tuan-tuan, agak-agak berapa jam nak habis tuan. Buatnya 20 rakaat sampai subuh baru habis tuan. Orang jemu, orang lari pergi tempat lain. Bukan saya nak hina pula.
Dah lah budak kecil menangis di belakang. Mana? Menangis. Yang kita ni duduk sengguh-sengguh ni bila nak rukuk ni. Wa wajadaka dhallan. Wah, nak harakat lah pula. Mama. Budak. Aduh. Yang bawa budak kecil menangis. Tuan-tuan ingat mak dia khusyuk ke sembahyang? Sebab tu Nabi kata kalau budak kecil menangis waktu solat, cepatkan sembahyangnya. Sebab orang tak khusyuk. Mak dia tak khusyuk, masa inilah engkau nak menangis pun. Yang sebelah mak dia pun tak khusyuk. Yang dibawa budak-budak tu buat apa? Nampak tuan-tuan? Subhanallah. Lepas ni imam-imam baca khutbah bagi semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Naik bulu roma. Bila baca ayat Quran, subhanallah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Opah leha tu tengah-tengah sembahyang boleh selak langsir tu. Siapa imam tu, kata dia. Ya Allah. Tok Bilal azan, jangan bagi makmum jemu. Subuh lagu lain. Allahu akbar, Allahu akbar. Tu subuh. Boleh panjang. As-salatu khairum minan naum, boleh. Sebab ada yang pendek. As-salatu khairum minan naum. Tersontok di situ. Boleh panjang sikit. As-salatu khairum minan naum. Yang tak mau berjela-jela. As-salatu khairum minan naum. Tidur balik upah tu tuan. Dia dah bangun dah. Nanti semayang zuhur lain pula azan dia. Allahu akbar, Allahu akbar. Nanti semayang ma'asar, Allahu akbar, Allahu akbar. 5 lagu 5 lain dia. Ini lagu azan tak berubah. Jemu tak berubah. Hayya 'alal falah. Budak yang dalam buayan bangun. Mama takut. Apa takut orang azan engkau ni? Jom kita buat sesuatu yang jangan jemu. Pemimpin jangan bagi jemu rakyat, rakyat jangan bagi jemu pemimpin, peniaga jangan bagi jemu pada pembeli. Setiap hari ada benda yang baru kita buat, maka kita akan jadi orang yang berakhlak. Yang kedua tuan-tuan, akhlak Rasulullah itu apa? Siddiq. Rasulullah itu sentiasa benar. Rasulullah bukan pembohong. Mishai to nahi magal yesi jab se dekha tene maine mujhko sari aa gayi. Tu nama dia Bobby. Mishai to nahi. Tuan-tuan faham apa kata dia? Saya pun tak faham. Mishai to nahi. Saya bukan seorang penyair. Me asyik to nahi. Saya bukan seorang pencinta. Me kafir to nahi. Saya bukan seorang pembohong. Tadi saya dah tengok bulan tu. Bulan dah naik atas. Hilang lah bulan. Bulan tu tuan-tuan awal-awal saya sebut tadi. Hindustan pun menyanyi bulan. Canda oh canda, canda oh canda, किसी ने चुराए तेरे मेरे निंदिया, जागे सारे रेना तेरे मेरे नैना. Tuan-tuan faham apa makna dia? Saya pun tak faham. Canda oh canda, bulan oh bulan.
Kesene curai tere merenin dia. Seseorang telah mencuri jaglenaku. Seseorang telah mencuri tidurku. Aku tak boleh tidur, aku teringat pada dia. Tu nama dia canda o canda. Orang Melayu ambil canda o canda ni, dia buat lagu lain. Bercanda di pasiran pantai, kita bersama memadu asmara. Bercanda kat pantai Tok Bali ni. Subhanallah. Jom tuan-tuan jadi orang yang betul. Baru ni saya minta dekat sebuah kedai nasi Arab. Saya minta apple, tak nak gula, ais. Dia hantar pada saya air apple dalam gelas warna hijau. Saya pun bismillah minum. Minum tak rasa apple. Ini apple jual betik dalam plastik oren. Memang nampak oren dia. Engkau penipu. Jual tembikai dalam plastik merah. Memang merah lah tembikai dia. Bila nak datang berkat, subhanallah, itu menipu dalam perniagaan. Belum lagi menipu dalam solat, tidak ada tamak ninah. Kita tanam padi, kita buat padi, berapa ramai yang tipu Tuhan, tak nak bayar zakat. Bagaimana kita nak jadi petani yang berkat? Nabi Muhammad orang yang jujur, Nabi Muhammad orang yang sidik, sentiasa benar. Jom tuan-tuan kita jadi orang yang benar. Satu hari tuan-tuan, saya naik motosikal dekat rumah saya di Ipoh. Datang satu laki-laki naik kereta. Assalamualaikum. Saya pun berhenti. Waalaikumsalam Abang Haji. Rumah Ustaz Kazim di mana? Depan tu abang, nombor 3. Saya pun pergilah jalan. Balik daripada kedai, dia tunggu depan rumah. Bukan tadi saya tanya ke? Bukan ni Ustaz Kazim ke? Ya Ustaz Kazim. Lah, kenapa tak bagi tahu Ustaz Kazim? Saya cakap abang tanya rumah Ustaz Kazim di mana? Saya tunjuklah itu. Abang tak tanya ni Ustaz Kazim ke? Subhanallah, dia tanya rumah Ustaz Kazim. Saya jawablah ni rumah Ustaz Kazim. Nampak benar nipu itu tuan. Kata kenal Ustaz Kazim tapi tak kenal. Kali kedua tuan-tuan, saya naik lift pergi mengajar, bawa kitab pergi mengajar. Bila saya buka lift, saya masuk, ada orang dalam ni. Datang mengajar di sini ke? Dia tanya saya. Saya kata ya, saya sebulan sekali. Oh, di masjid di kampung saya, Ustaz Kazim sebulan sekali di sana. Oh iya ke? Saya cakap. Saya pun dah lama tak jumpa Ustaz Kazim. Ustaz Kazim sihat agaknya ya? Saya rasa sihat kot. Oh, saya minat sangat dengan dia tu. Yang driver saya dah kalih ke belakang, dia gelak kik. Padahal yang dia bercakap tu lah Ustaz Kazim, tuan-tuan. Nampak benar nipunya. Kali ketiga saya nak pergi ceramah dekat Padang, dekat kampung. Saya sampai 8.30, ceramah pukul 9 awal lagi. Saya singgah kedai kopi tepi jalan, minta teh kosong. Toke dia pun datang. Nak ke mana ni? Kita orang nak pergi ceramah depan tu. Oh, ceramah Ustaz Kazim kan? Ya. Saya cukup minat dengan Ustaz Kazim tu. Bagus ceramah dia. Oh iya ke? Saya kata. Apa-apa sebelum dengar ceramah dia, ambillah lagu apa, buat karaoke dulu. Kita ada karaoke tepi tu. Dia suruhnya pula saya karaoke tu kan. Dia cakap dia minat pada saya, tapi dia tak cam muka saya. Subhanallah, macam-macam perangai manusia ni tuan-tuan. Jadilah orang yang benar, jangan bohong-bohong. Sembahyang ada tamak ninah. Sebab pencuri yang paling dibenci ialah orang yang mencuri dalam solat, yang sembahyangnya tidak ada tamak ninah. Yang ketiga tuan-tuan, jadilah orang yang menghafaz, yang mengkaji hadis Rasulullah. Tirulah apa jua perkataan Rasulullah, kita akan dapat keberkatan. 2 hari lepas, ada bekas penyanyi rockers.
Janggut dia sekarang lebih panjang daripada janggut saya. Pakai jubah. Dulu dia menyanyi rock. Tika begini mencari-cari sebuah cinta hilang. Sekarang dah jadi ustaz. Memang tuan-tuan, habis rockers semua dah berubah. Di matamu mencerminkan rindu. Dah pakai serempak sekarang. Habis dah CINT, habis dah tuan-tuan. Dengan kumpulan mengamuk tu pun dah habis dah. Sakit tekak ni. Sekarang tuan-tuan dah simpan janggut, dah jadi ustaz yang dandut-dandut pun habis. Dia tidak cantik mak, yang sedang-sedang saja. Dia mau pakai serban dah lah ni. Bagus. Dengan Ella pun pakai tudung sekarang. Makcik oi, Ella tu Rama pakai tudung dah. Yang baca berita dalam TV pun sekarang banyak pakai tudung. Dulu yang pakai tudung baca berita Harjit Singh Hulong. Dia seorang yang pakai tudung. Sekarang ni habis pakai tudung. Bagus dah artis berubah, bagus. Dia datang jumpa saya. Dan kebetulan saya banyak program dengan artis. Dia datang jumpa saya semalam di sekolah saya. Saya kata, Ijam sekarang dah jadi penceramah, bagus. Ijam sekarang dah berubah, bagus. Tapi kalau Ijam ceramah, asal ceramah hanya cerita tentang pengalaman masa rock, pengalaman masa jadi rockers. Sampai bila orang nak dengar pengalaman? Orang nak dengar ilmu, orang nak dengar mutiara kata, orang nak dengar hadis, orang nak dengar ayat Quran. Tak boleh bukan senang jadi penceramah ambil mikrofon cakap senang, tapi hukum kena bertanggungjawab. Saya kata dekat dia, duduk di sekolah saya, belajar di sekolah pondok saya 2 tahun cukup. 1 tahun hafaz 300 hadis, 600 hadis 2 tahun. Dan tolong hafaz 6 juzuk Al-Quran. Masuk kelas saya. Saya mengajar di sekolah saya Isnin sampai Khamis 8.30 sampai setelah 11.30 pagi 6 kitab. Belajar sampai khatam 6 kitab. Pukul 3 petang masuk kelas bahasa Arab. Malam ikut saya ceramah. Saya ajar Ijam bagaimana cara nak berceramah, bagaimana cara nak mengajar. 2 tahun setengah ambil tauliah, Ijam pergilah ceramah. Tuan-tuan, itulah yang budak-budak di sekolah saya belajar. Mereka kena menghafaz 300 hadis tahun. Mereka kena hafaz Quran. Dan mereka kena pandai bercakap, pandai berucap. Pelajar-pelajar di sekolah saya bercakap bahasa Mandarin, bercakap bahasa Tamil, bercakap bahasa Inggeris, Arab dan Melayu. 5 bahasa mereka bercakap. Saya nak lahirkan penceramah, saya nak lahirkan ilmuwan, saya nak lahirkan ulama yang boleh menguasai pelbagai bahasa dengan pelbagai bidang ilmu, tuan-tuan. Dah 11 tahun sekolah saya ni. 11 tahun dah. Tapi saya pun tak tahu macam mana yang saya tulis dalam Facebook saya hari ini. Saya rasa sekolah saya ni umurnya tak panjang, umurnya pendek. Dia hanya mungkin bertahan 11 tahun. Sebab susah, tuan-tuan, nak maintain, nak jaga. Saya bukan setakat ajar budak-budak sekolah hafal Quran, bukan setakat apa pelajaran ini. Saya juga bela orang tua. Di sekolah saya ada 163 orang warga emas yang sakit buah pinggang, yang sebatang kara, malah yang anak-anak tak nak bela, mak bapak yang anak-anak buang. Saya sedih, tuan-tuan. Semalam kemarin saya pergi tengok pelajar saya, beraknya udah atas lantai, kencing dah merata-rata.
Saya masuk, saya keluar balik. Saya tak tahan, nak muntah bau. Umur 90 tahun. Anak 9 orang. Seorang tak nak bela. Yang ini yang saya bela di sekolah saya. Tapi orang banyak kutuk saya. Orang kata saya macam-macam. Orang gam saya. Daripada mana saya buat sekolah, saya jaga sekolah? Daripada duit ceramah, tuan-tuan. Saya ceramah, orang kasih sagu hati, saya ambil. Itulah yang saya bangunkan sekolah. Ada orang cakap kalau panggil Ustaz Kazim bayaran dia 20,000, pembohong. Saya punya prinsip senang. Bagi sagu hati, saya ambil. Tak bagi sagu hati, saya baliklah. Habis ceramah balik. Kalau bagi tak cukup, jemput lagi sekali, saya tak datang dah. Yang mana faham, tak faham sudah. Saya jaga sekolah ni tuan-tuan, 1,000 pelajar. Macam-macam benda. Fitnah macam-macam orang cakap, macam-macam orang hentam. Susah. Dan saya rasa sekolah saya ni hanya mampu bertahan lagi 2 bulan. Selepas 2 bulan ni, saya cadang saya nak hantar balik pelajar-pelajar ni. Saya dah tutup. Saya dah tak mampu nampung. Dan lepas ini mungkin saya akan buka kelab bola sepak. Sebab kalau buka kelab bola sepak, ramai sponsor. Korporat akan bantu, raja-raja pun akan bantu. Tapi buat sekolah macam ni tuan-tuan, orang tak nak bantu. Kalau saya tak buat sekolah, saya akan buka. Kalau saya tak buka kelab bola sepak, saya akan buka sekolah di Kemboja. Sebab orang Melayu dia suka bina sekolah di Kemboja. Yang di Kemboja dia tolong, yang di tanah Melayu dia tak nak tolong. Ataupun mungkin saya akan buka sekolah di Palestin, di Syria. Sebab orang Malaysia cukup suka tolong Palestin, Syria, Yaman. Tapi hak dalam tempatan dia tak nak tolong. Kita hanya hentam dan hentam dan hentam. Tapi kita tak pernah tolong, tak pernah tengok, tak pernah bantu. Orang hentam saya, Ustaz Kazim tu UMNO. Masa bila saya masuk UMNO? Itu pakai sokok hitam UMNO tu. Pulau otak kau. Itu dah baik dengan orang UMNO lah. Saya juga baik dengan orang asli. Kenapa tak panggil saya orang asli? Saya juga baik dengan orang Kadazan. Kenapa tak panggil saya Kadazan? Kalau saya UMNO tuan-tuan, lama dah saya terima majlis tertinggi UMNO. Sekarang ni mungkin dah jadi menteri gemak ni. Tak, saya bukan PAS, saya bukan UMNO, saya bukan PKR, PAN ke apa ke, lagi tidak. Saya ialah pejuang Islam. Saya adalah pendakwah. Saya bukan agamawan kelaru, agamawan yang keliru, bukan. Saya tegas daripada dulu sampai sekarang, Islam dan Islam dan Islam. Saya tak pernah berbaik-baik ke apa tuan-tuan dengan orang yang menentang Islam. Tapi orang tiba-tiba saya kerja dia hentam saja. Jadi ini yang kita kena ubah perangai kita. Ubah, jangan sampai kita busuk hati perut, menuduh tanpa bukti dan sebagainya. Yang keempat, akhlak Rasulullah itu apa? Akhlak Rasulullah tuan-tuan mulia. Bila kita amal dapat pahala. Bila kita amal ada barakah. Islam ajar macam-macam pada kita. Cara potong kuku, cukup cara potong kuku. Jari telunjuk, jari hantu, jari manis, jari anak, belah kiri, habiskan belah kiri dan tutup dengan belah kanan ibu jari. Potonglah kuku macam Rasulullah, ada barakah. Mulianya tuan-tuan. Sebelum tidur ambil celak, sapulah di mata 3 kali kanan, 3 kali kiri. Allah jaga mata kita. Tuan-tuan parking kereta di luar, tuan-tuan tinggalkan rumah, sebelum kunci rumah
sebelum keluar rumah, sebelum keluar daripada kereta, masa keluar kunci kereta, amalkan ayat Quran. Saya ajar pada tuan-tuan beberapa surah untuk tuan-tuan boleh amal. Pertama, surah Al-Kahfi ayat 18. Wa tahsabuhum aiqaza wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Tuan-tuan malam-malam baca ayat ni, kunci pintu tidur. Penyamun, pencuri, pecah rumah tak berani masuk. Dia nampak macam ada anjing yang besar depan rumah tuan-tuan. Yang ini kalau kita baca jadikan amalan tuan-tuan, dia masuk dalam rumah, dia tak boleh keluar. Dia nampak macam laut yang luas. Di sini ada polis, di sini ada peniaga, di sini ada pegawai keselamatan. Macam-macam perompak penyamun hari ini tuan-tuan. Dia ragut kita, dia rogol kita. Baca ayat ini, insya-Allah orang yang nampak kita, dia tak berani. Semalam saya ceramah dekat Sungai Petani, atas pentas saya ni tuan-tuan. Tempat saya ceramah tu pentas tinggi. Malam ni pentasnya rendah. Saya nampak orang depan je, orang belakang saya tak nampak tu. Semalam budak-budak sampai naik atas pentas nak tengok muka Ustaz Kazim depan-depan. Duduk kat depan ni buat peace yo depan saya. Ramai penuh atas pentas. Yang menjerit, yang main rela tu jenuh cakap diam. Saya cakap, abang biarlah budak-budak, orang tua bising tambah budak-budak. Saya ajar kepada mereka, macam mana nak diamkan budak-budak ni? Ambil tapak tangan, letak di dada, suruh mereka buat. Okey adik-adik, ikut ustaz baca. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Akak-akak ambil ayat ini 19 kali baca, waktu dia tidur, waktu dia makan, waktu dia main ke apa ke. Ayat surah Asy-Syura ayat 19, baca 19 kali. Diajar kepada kita, Rasulullah ajar kepada kita. Tadi saya sebut pada tuan-tuan tentang sembahyang duha. Di sekolah saya, adakah saya terima budak-budak yang lulus UPSR saja? Tak. Yang tak lulus UPSR pun saya terima. Saya bagi tempoh 3, 6 bulan, setahun sebagai percubaan. Kalau lulus, mereka akan terus tinggal. Kalau gagal, mereka balik. Maka tanggungjawab saya bagi mereka ni lulus akhlaknya. Macam mana saya nak buat? Saya wajibkan mereka sembahyang duha setiap pagi di surau. Kalau di sini ada cikgu-cikgu sekolah, anak-anak murid tuan-tuan degil melawan di sekolah, pukul 9 pagi bawa ke surau, tiap-tiap pagi sembahyang duha. Lama-lama tuan-tuan, dia boleh jadi imam. Lama-lama dia dengar cakap, lama-lama dia ada sopan, lama-lama dia berakhlak. Kekuatan sembahyang duha. Sebab itu Nabi tak pernah miss sembahyang duha. Lembut hati, kuat semangat daripada duha ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah akhlak Rasulullah yang kita nak ikut. Tuan-tuan, kita tiap-tiap hari bercakap soal cinta. Televisyen tiap-tiap petang maghrib cinta. Meh sandarkan padaku. 7 hari membencimu, 7 hari mencintaimu, sebulan menyampahmu. Ni tajuk-tajuk drama sekarang. Suamiku sotong, isteriku udang. Tajuk yang bukan-bukan tuan-tuan. Misteri Wan Peah belum masuk lagi. Ya Allah, mana ada orang berhenti bercakap soal cinta. Semua bercakap soal cinta.
cinta adakah tandanya? Sampai sekarang lagu cintanya Aku Kau Lupa, sampai sekarang. Saya ni nak kata lagi, tuan-tuan kata saya riak pula. Tak ada riak langsung. Dalam sebulan saya dapat surat cinta, SMS cinta, mesej cinta. Bulan lepas saya dapat surat ajak saya kahwin. Umur dia 62, saya 45. Dia cakap walaupun ustaz muda jauh pada saya boleh terima. Saya tak kisah ustaz. Saya cakaplah hati, memanglah kau boleh terima, yang tak boleh terima aku. Alasan dia nurse pencen. Dia bela orang sakit jantung. Saya boleh bela ustaz. Saya ada gambar lagi tuan-tuan, 62 umur dia. Dia hantar resume. Kegemaran saya mendengar ceramah, dalam braket khususnya ceramah ustaz. Makanan kegemaran laksa, dalam braket macam ustaz lah. Dia astagfirullahalazim. Saya awal-awal saya bungkus waktu simpan tuan-tuan. Ini kalau isteri aku baca mampus aku ni kan. 62 awal-awal saya reject. Tapi kalau 26 saya fikirkan. Yang mana faham, tak faham sudah. Tuan-tuan oi, bercinta ni tak kira umur. Ada yang diterima, ada yang ditolak, ada yang bercerai, putus di tengah jalan. Walaupun lawa, cantik, putih pun cerai juga. Bercerai juga. Yang mana faham, tak faham sudah. Tuan-tuan, itulah jodoh. Tapi kalau jodoh kuat, rujuk balik, kahwin juga. Kalau jodoh tak kemana, adinda idaman kanda. Walau gelap alam maya, ku cari dinda baru jumpa. Itu jodoh. Ada yang jodoh di tengah jalan putus, utang kenopi pun tak boleh bayar dan cerai. Ada yang dah 60 tahun masih hidup, masih kekal suami isteri. Subhanallah. Dua-dua dah 70, 50 tahun kahwin. Tak bercakap tapi saling faham, memahami. Inilah cinta. Dua-dua menung tengok Maharaja Lawak. Bukan cakap, diam je. Tiba-tiba suami tu batuk. Bangun isteri, siap kopi. Dia faham suami dia nak kopi, tak payah minta. Besok batuk pula, hantar teh. Teh siap. Malam Jumaat pula, bangun isteri. Cepatlah, kata dia. Astagfirullahalazim. Ngajak masuk bilik tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Inilah cinta. Tapi cinta macam mana pun habis juga. Burung merpati terbang 1000, hinggap seekor di tengah laman. Hendak mati di ujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Cinta macam mana pun tuan-tuan, mati. Isteri mati, suami hidup, suami mati, isteri hidup, dua-dua mati. Dan bila mati, seorang dalam, seorang di luar. Tak ada cinta punya pasal. Bila isteri mati, suami tunggu mayat dalam kubur. Ada. Suami duduk bersila sebelah mayat dalam kubur. Disuruhnya Tok Hadi ke bumi kan dia. Tok Hadi, tanamlah saya. Kita orang dah janji sehidup semati, kambuslah saya. Apa jawab Tok Hadi? Yang mati biarkanlah dia pergi.
Kita yang hidup kena teruskan hidup kita ya. Naiklah ke atas. Apa-apa pun naiklah di atas ya. Naik tuan-tuan suami dia. Bila naik tu Hadi cakap apa? Alhamdulillah. Yang benar faham, tak faham sudah. Itulah cinta. Kadang-kadang cinta tak berbalas. Hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong, ada hati nak aku, tak layan kita. Ada cintanya syaratnya dahsyat. Kalau kau nak anak aku, 7 dulang hati nyamuk, 7 tempayan air mata anak dara, 7 dulang emas hantaran dia. Ui, bapak punya hantaran. Tetapi tuan-tuan, cinta yang paling agung, cinta pada Allah. Allah, kalau kita bercinta dengan dia, Allah terima cinta kita. Allah, kalau kita bercinta dengan dia, Allah balas. Dalam dunia dapat rahmat, dalam kubur dapat nikmat, di hari kiamat Allah Ta'ala layan kita sebagai tetamu yang sangat hebat. Sampai Allah kata, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kamu masuklah sebagai hamba-Ku, masuk syurga-Ku. Ya Allah tuan-tuan, kasih sayang Allah sangat hebat. Orang lain tak boleh tolong dalam kubur. Gelap tu, dalam kubur tu gelap. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbus orang, tinggallah jasad seorang diri. Siapa nak kawal dalam kubur? Siapa nak tolong kita dalam kubur? Allah akan jaga kita. Kalau Allah nak turunkan bala pada kita, siapa yang boleh selamatkan? Allah. Tuan-tuan, bercinta dengan Allah hanya ada satu syarat. Nak bercinta dengan manusia, nak yang handsome. Nak bercinta dengan manusia, nak yang kaya. Bercinta dengan manusia, nak yang cantik, nak yang keturunan baik-baik. Nak bercinta dengan manusia yang nak sepadan ijazah. Nak bercinta dengan manusia macam-macam benda kena fikir. Bercinta dengan Allah hanya Allah minta satu je. Surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Satu je syarat Allah nak. Katakan wahai Muhammad kepada umat kamu, siapa-siapa yang cinta kepada Allah, maka hendaklah dia mengikuti kamu, maka hendaklah dia mengikuti aku, yakni mengikut Nabi Muhammad. Siapa-siapa yang mengikut Nabi Muhammad, Allah cinta kepadanya, Allah ampunkan dosanya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Satu syarat saja, ikut Nabi Muhammad dan Allah cinta pada kita. Sebab tu malam ni saya ajak pada tuan-tuan, kita cinta Rasulullah dan kita ikut Rasulullah, Allah sayang pada kita. Allah tak minta banyak, Allah cuma minta ikut Nabi. Makan, minum, tidur, baring ikut Nabi. Berpolitik ikut Nabi, berekonomi ikut Nabi, bekerja ikut Nabi, berkeluarga ikut Nabi, amalan kamu ikut Nabi. Allah sayang pada kamu. Subhanallah. Tuan-tuan, lepas saya sakit, isteri saya kata, abang berhentilah ceramah, abang duduk di rumah, abang dah tua, dah 45 tua orang. Saya dah berceramah di Malaysia ni tuan-tuan 26 tahun. Saya dah kira otai. Saya mula berceramah umur saya 19 tahun. Saya dah ceramah. Waktu masih belajar di Mahat Tahfiz, saya dah ceramah. Lah tua lah tuan-tuan, tua.
walaupun 45, tapi usia dakwah saya lebih 25 tahun. Waktu buat CD, buat ceramah dengan kaset, buat ceramah dengan CD, semua saya dah buat. Isteri saya kata rehat, duduk di rumah. Saya jawab tak nak. Saya nak mati sebagai seorang pendakwah. Dulu hari itu masa ceramah di gunung, di Bacok, hampir-hampir mati lah. Naik ambulans di situ, pusing. Seronok makcik naik ambulans makcik. Semua orang ke tepi. Jadi kalau makcik nak rasa, minta lah masuk ambulans. Lepas keluar ambulans, kita naik van jenazah. Pun semua orang ke tepi juga. Saya hampir-hampir nak matilah. Dalam ambulans tu saya hanya mengucap La ilaha illallah. Tak boleh nak kata apa lah. Kalau mati pun redha lah, syukurlah. Mati waktu ceramah, alhamdulillah. Sebab sampai di hari kiamat nanti, kalau Allah tanya saya apa kerjaan kamu, saya akan jawab, saya mengajar orang sampai saya mati. Mudah-mudahan kau terima laku ya Allah. Tuan-tuan, kenapa saya cakap macam itu? Malam ni kita ceramah di sini. Agak-agak berapa ratus orang ni Tuan Haji? Berapa orang ni? Berapa ribu? 1,000, 2,000 orang. 2,000 orang. Semalam saya ceramah di Sungai Betani, 5,000 orang. Sebelum tu saya ceramah di Singapura, tuan-tuan, stadium beduk 20,000 orang. Tuan-tuan, 5,000, 10,000, 20,000, datang rakyat Malaysia 30 juta. Datang rakyat Indonesia 220 juta. Datang rakyat China 1.28 bilion. Rakyat India 1.18 bilion. Rakyat Amerika 250 juta. Seluruh dunia ni tuan-tuan, jumlah rakyat dia, penduduk dia 7 bilion. Agak-agak tuan-tuan, dalam 2,000 orang yang datang malam ni, Nabi Muhammad nampak tak kita di hari kiamat nanti? 30 juta rakyat Malaysia kita duduk di sini. Agak-agak Nabi Muhammad tengok tak muka kita di hari kiamat nanti tuan-tuan? Orang lain tak boleh tolong bagi syafaat, Rasulullah bagi syafaat. Kita ni tuan-tuan duduk di sini dari jam 8.30 sampai sekarang pukul 11. Lagi 5 minit. Dah dekat 2 jam. 8.30, 9.30, 10.30. Duk ada 2 jam setengah. Saya dah ceramah tuan-tuan hampir 2 jam. Terasa tak? Terasa tak? Tak terasa. Memang tak terasa. Bukan tuan-tuan cakap. Yang terasa saya. Tuan-tuan, lagi 5 minit penyiksaan tuan-tuan akan habis. Yang mana yang berdiri di belakang, lagi 5 minit ceramah saya habis. Nanti balik tidurlah. Yang mana yang di sini dahaga tak boleh minum, lagi 5 minit di luar sana ada orang jual minuman, belilah. Ada yang tengah-tengah tadi panas, kipas tak ada, nanti balik rumah, aircon pun ada, kipas pun ada. Akak-akak daripada pukul 8.30 duduk tercangak-cangak cari tandas. Mana tandas mana tandas sampai pukul 11. Nak kencing, tahan-tahan sampai menggigil-gigil kencingnya. Balik rumah kan kencing lah. Ada di sini yang mengantuk, ku sabar je. Nak balik tak boleh, duduk depan sekali. Akak abang-abang yang depan ni nanti balik tidur lah. Lagi 5 minit je lagi. Tetapi abang-abang tahu tak, penyiksaan di hari kiamat bukan 5 minit. Semua tak berpakaian, semua telanjang. Bukan ada kerusi, bukan ada kayu jati macam sekarang. Masing-masing pijak orang, orang pijak kita, kita pijak orang. Panas mataharinya sejengkal di kepala, peluhnya sampai ke hidung.
busuknya, laparnya, dahaganya panas. Nak balik tak boleh. Tak boleh cakap, Tuhan, nak balik ke Bajo. Tak boleh. Tak ada siapa boleh tolong. Mak, tolong mak. Mak tak tengok. Ayah, tak tengok. YB, tolong YB. YB pun tak kenal kita. Tak ada siapa pun yang tolong. Ramai-ramai yang jumpa Nabi Adam. Adam, tolonglah minta pada Allah, segerakan hisab kami ya Rasul. Wahai Adam. Adam cakap, aku malu minta pada Allah. Aku pun ada sejarah dengan Allah. Kamu jumpalah Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, aku tak boleh tolong. Aku malu jumpa Allah. Aku ada masalah dengan Allah. Jumpalah Nabi Ibrahim. Ibrahim kata, tak boleh. Aku pun ada cerita dengan Allah. Aku malu jumpa Allah. Mintalah tolong pada Musa. Musa jawab, tak boleh aku tolong kamu. Aku pun malu jumpa Allah. Cuba tanya pada Isa. Nabi Isa jawab, aku tak boleh. Aku pun ada masalah dengan Tuhan. Aku malu dengan Allah. Cubalah kamu minta pada Nabi Muhammad. Ramai-ramai kita jumpa Nabi Muhammad, tolonglah Rasulullah. Cepatkanlah kami hisab, kami dah tak tahan ya Rasulullah. Nabi Muhammad sujud pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepala kamu wahai Muhammad. Ini hari bukan hari semayang. Apa pasal kau sujud-sujud? Nabi Muhammad jawab, di belakangku umatku, mereka bermohon padamu ya Allah, cepatkanlah hisab ini pada mereka ya Allah. Tak tertanggung azab mereka ya Allah. Yang akan bantu kita, yang minta tolong, yang rekomen pada Allah Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi pada kita. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita. Cekalnya hatimu menempuh ranjaunya, tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Terukir namamu di dalam Al-Quran. 3-4 hari lepas saya ceramah di Museum Negeri Kedah. Di Museum Negeri Kedah sekarang ni tuan-tuan, ada barangan artifak Rasulullah yang dipamerkan. Dia pamerkan serban Rasulullah. Saya bila tengok serban tu tuan-tuan, saya menangis. Tak boleh tengok wajah Rasulullah, tengok serban Nabi pun rasa sebab tuan-tuan. Serban dia warna hijau, kain dia dah pudar warna putih ni. Saya tengok rambut Rasulullah dalam gelas, ada rambut Rasulullah. Tak boleh tengok muka dia, tengok rambut dia pun jadilah tuan-tuan. Nampak capal dia. Saya pergi ke Turki, saya ada ceramah di Turki. Mereka bawa saya melawat pameran simpanan sejarah keluarga Rasulullah. Baju, jubah. Saya rasa nak cium, nak peluk jubah tu tuan-tuan. Tapi duduk dalam kacau, kunci semua, polis semua ada. Yang hanya boleh saya buat ialah saya menangis. Ya Allah, agak-agak Nabi nampak dah aku di hari kiamat.
Agak-agak Nabi besok bagilah air Kausar pada kita. Siapa yang minum telaga Kausar takkan dahaga sampai bila-bila. Agak-agak Nabi tunggu dak kita di titian sirat. Salim, salim, Nabi cakap. Selamatlah umat aku, selamatlah umat aku. Yang kita takut tuan-tuan, Nabi Muhammad tak mengaku kita sebagai umat. Kita di Malaysia ni tuan-tuan, semua ikut Rasulullah. Pakai sorban macam Nabi, pakai kopiah songkok cantik, jubah cantik, bagus. Simpan janggut, nipiskan misai macam Rasulullah, bagus. Puasa Isnin Khamis, alhamdulillah, bagus. Tadarus bagus, jaga anak yatim bagus. Sedekah bagus, wakaf bagus. Hafal Quran bagus, semua ikut Nabi Muhammad. Ada satu benda yang kita tak nak ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cakap jangan berpecah belah, tetapi kita tetap nak berpecah belah. Yang tu tak nak ikut. Nabi Muhammad kata bersatulah, tak nak ikut. Inilah masalah orang Malaysia. Yang lain semua nak ikut Nabi, tapi dalam bab berkasih sayang dia tak mau ikut. Nabi dah bagi warning, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kamu sehingga kamu sayang menyayangi di antara saudara kamu macam kamu sayang pada diri kamu. Di mana iman kita kalau kita benci membenci, pulau memulau, boikot memboikot, kutuk mengutuk, maki memaki. Salam tak nak, berjabat tangan tak nak, senyum tak nak, mati tak diziarah, sakit dicakap pada muka. Adakah ini ajaran Rasulullah? Nabi kata aku tak mengaku umat orang yang macam ini. La yadkhulul jannah man qati'ar rahim. Tidak akan masuk syurga mana-mana orang yang putus silaturahim. Tuan-tuan, bersatulah, berkasih sayanglah. Politik punya pasal politik, mai pilihan raya pangkah, habis pangkah balik. Buat kerja masing-masing, jaga Islam, bangunkan keluarga, bangunkan negeri, bangunkan negara, jaga Islam. Janganlah berpolitik 24 jam sampai kafir mengkafir, sampai pulau memulau. Tuan-tuan, P. Ramli aja cara nak memangkah. Cerita Alibaba Bujang Lapuk. Mula-mula dia suruh Ibrahim Pendek pergi pangkah rumah Kasim Baba. Silap pangkah di pangkahnya Jamban. Apa jadi pada penyamun 40 orang? Habis busuk kerana silap memangkah. Busuk sepanjang hari. Sebab itu berhati-hati. Yang kedua disuruhnya Rahim Tarosan Jepun, hang pergi pangkah rumah Kasim Baba. Di pangkahnya pula semua rumah orang di Baghdad. Bagal, bodoh, unta kata dia. Orang suruh pangkah satu, kau pangkah semua. Bayangkan tuan-tuan kalau 24 jam tiap-tiap hari kerja memangkah saja, apa nak jadi kita? P. Ramli punya kepala otak disuruh kita fikir. Marilah tuan-tuan kita jaga Islam. Mari kita jaga umat kita, jaga negeri kita, jaga negara kita. Sekarang orang tengok Islam, orang tengok macam-macam pandangan tuan-tuan. Alhamdulillah, saya ceramah di seluruh Malaysia, melainkan Perlis. Perlis tak boleh masuk tuan-tuan. Mana faham-faham, tak faham sudah. Saya ceramah di Singapura, saya ceramah di Australia, saya ceramah di New Zealand, di Thailand, Kamboja, Vietnam, Hong Kong. Bulan 10 nanti insya-Allah di Jepun. Saya ceramah di Mesir, saya ceramah di Jordan, Syria, Indonesia. Tapi kepuasan saya berceramah tuan-tuan ialah di negara saya sendiri, Malaysia. Walaupun saya berceramah di negara Arab, sekarang dah 11:05, tak ada siapa suruh saya berhenti.
Kalau saya ceramah di tempat lain di luar negara, tuan-tuan, polis datang atas pentas. Please stop your speech right now. Warning, tuan-tuan. Kalau tak berhenti, dia tutup lampu. Bukan senang, tuan-tuan, nak cakap soal Islam. Saya bila masuk je pasport saya di luar negara, immigration akan tahan saya ke tepi. Dia tanya, you are mubalik Islam? Islamic mubalik? Yes. Okay, I want to know. Setengah jam saya kena soal siasat. Dia nak tanya saya apa yang saya nak cakap malam ni. Tuan-tuan ingat senang jadi pendakwah, tuan-tuan. Tapi saya suka sebab ini cabaran. Sebab tu kalau tuan-tuan tak nak panggil saya pun tak apa, saya ceramah di luar negara. Tapi tuan-tuan, nikmatnya, sedapnya, sukanya ialah kita. Saya tengok tadi polis jaga keselamatan kita. Polis jaga. Di negara lain saya ceramah, tuan-tuan, polis datang, tapi dia bersaman kereta yang tepi jalan parking, mengganggu lalu lintas. Punya susah nak dapat ceramah. Tuan-tuan, pertahankan orang Islam menjaga Malaysia ini. Kalau tuan-tuan tidak berhati-hati, tuan-tuan, silap pilih, tuan-tuan, rosak kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, keluarga kita, negeri dan negara kita. InsyaAllah, tuan-tuan, ini kali kedua saya ceramah. Tahun lepas saya ceramah tak jadi, tahun ini jadi pula. Kita jumpa lagi di lain masa, tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika terkasar bahasa.